tengah menyesal gila. Percayalah Anwar tengah menyesal gila ni. Gila lah Anwar ni, dia tengah menyesal. Okey, saya baca apa yang telah saya tulis supaya lebih mudah ya penyampaian saya. Okey, ramalan yang dibuat berkali-kali oleh saya berhubung pencapaian PKR, DAP, Amanah, PAS dan Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-15 cukup tepat. Berdasarkan keputusan rasmi yang diumumkan, PKR hilang 16 kerusi, DAP hilang 2 kerusi, Amanah hilang 3 kerusi dan Barisan Nasional yang mendapat 30 kerusi berada tepat dalam julat yang telah saya ramalkan, iaitu 29 hingga 32 kerusi. Tengok, banyak ramalannya tepat. Dan saya juga meramalkan bahawa PAS akan melonjak naik dan memang tepat, PAS mencatatkan peningkatan sebanyak 31 kerusi, saudara-saudari. Jadi memang ramalan saya tepat. Bukan saya nak bercakap besar, bukan. Tetapi apabila saya melakukannya, saya sentiasa melakukan ramalan dengan cara terbuka dan dengan cara telus, dan saya sentiasa memberitahu anda tinjauan-tinjauan yang saya lakukan. Anda sendiri boleh memantaunya, anda sendiri boleh mengundi, dan hari ini terbukti bahawa di antara banyak-banyak institusi, sayalah yang telah melakukan tinjauan yang secara telus, secara ikhlas dan ianya tepat. Saya juga meramalkan lebih 72% pengundi berdaftar akan keluar mengundi, dan di situ sekali lagi ramalannya betul, dan lebih 80% pengundi Cina akan membuang undi, ramalan di situ dah betul. Okey, bagaimanapun, satu perkara yang saya tidak ramalkan dan saya juga terkejut adalah lebih peratus pengundi Melayu Islam yang keluar mengundi agak rendah di banyak kawasan berbanding masyarakat Cina dan India. Jadi berdasarkan kajian ya semalam, belum lagi nak kira kerusi, belum lagi nak kira undi, saya buat kajian sedikit keputusan-keputusan berhubung peratus yang keluar mengundi. Tiba-tiba saya nampak dengan jelas bahawa banyak zon putih Barisan Nasional di kawasan bandar berubah menjadi kelabu dan hitam. Apabila pengundi Melayu Islam pro barisan di kawasan situ atau pengundi putih yang dulunya putih kurang keluar mengundi. Zon-zon putih bandar ni seharusnya memanfaatkan pejuang dan PKR kerana kawasan itu berada di bandar-bandar utama dan melibatkan orang Melayu Islam yang berfikiran lebih terbuka. Jadi bila mereka nak cari pengganti, PKR dengan UMNO lebih kurang lah, pejuang pun tak lari banyak ya. Jadi seharusnya memanfaatkan pejuang dan PKR. Tetapi sekiranya ya PKR menerima tawaran pejuang, ingat lagi tak saudara-saudari, Tun ada memberi tawaran kepada Pakatan Harapan untuk bekerjasama sebelum PRU 15 dan Anwar secara sombong tolak. Sekiranya Anwar terima, iaitu PKR bekerjasama dengan pejuang pada PRU 15, sudah pasti kerjasama ini akan menjadi alternatif kepada UMNO bagi pengundi Melayu Islam di kawasan bandar. Ya, saya tak bohong. Pada PRU 14, ingat tak saudara-saudari, Tun Mahathir bertanding atas tiket PKR dan menyeru seluruh masyarakat Melayu Islam untuk mengundi calon PKR bagi menghukum kleptokrat UMNO. Atas sebab itu, PKR sendiri mendapat manfaat dari kehadiran Mahathir dan berjaya mendapat majoriti mudah bagi membentuk kerajaan, sebab sudah ditanam dalam minda rakyat bahawa awak nak undi Mahathir ataupun penyokong Mahathir, anda undi PKR sebab Mahathir bertanding bawa logo PKR. Namun disebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ingin bekerjasama dengan Mahathir, maka PKR hilang 16 kerusi pada PRU ini dan Pakatan Harapan secara keseluruhannya menghilang 13 kerusi tambahan disebabkan tiada bersatu. Ya, jangan kata tak ada bersatu, PH hanya rugi 13 kerusi. Tak, Mahathir bertanding di bawah tiket PKR. Jadi PKR sendiri mendapat manfaat dan benda ni saya dah ceritakan. Dan terbukti yang saya cerita benar kerana PKR sendiri hilang 16 kerusi. Mustahil, ya mustahil saudara-saudari Pakatan Harapan boleh mencapai majoriti mudah tanpa Mahathir. Sokongan daripada kaum Cina dengan India ni sudah berlama berada pada tahap maksimum dan tidak mungkin PH akan mendapat manfaat tambahan daripada kaum-kaum ini, dan ini pun saya dah ceritakan. Tapi Anwar dia dah terdesak dan dia dah kemaruk kuasa dan dia tidak berfikir. Anwar seharusnya sedar bahawa satu-satunya cara PH boleh bertapak semula di Putrajaya ialah dengan kerjasama dengan seorang heavyweight UMNO yang pernah menjadi Perdana Menteri.
Ya, jadi kalau Anwar bekerjasama balik dengan Tun Mahathir yang pernah bergelar Perdana Menteri, rakyat akan yakin. Jadi masyarakat Melayu Islam yang nak dendam dengan UMNO ni, dia tak yakin dengan pejuang Parti Baru. Dia juga tak yakin dengan Anwar. Tapi sekiranya berlaku kerjasama, dia akan yakin, dan tambah pula Mahathir adalah heavyweight UMNO. Jadi orang yang nak dendam dengan UMNO di kawasan bandar, dia akan mengundi Pakatan Harapan dan GTA. Tapi disebabkan kerjasama ini tidak berlaku, mereka duduk rumah. Okey. Ramai di kalangan masyarakat Melayu Islam di luar bandar pula yang sokong UMNO tetapi berdendam dengan UMNO, mereka keluar mengundi. Berbeza dengan kawasan bandar, banyak kawasan zon putih yang tukar jadi kelabu tu atau hitam tu, mereka berdendam dengan UMNO tapi mereka tak keluar mengundi. Tapi di luar bandar ada banyak kawasan Melayu Islam, UMNO di zon putih yang berdendam dengan UMNO, mereka keluar mengundi. Sebab mereka berfikiran konservatif. Di luar bandar mereka lebih berfikiran konservatif. Jadi mereka bila pandang kiri kanan, mereka lihat apa? Mereka lihat parti PAS. Jadi orang yang berfikiran konservatif dari UMNO ni, kalau nak hukum UMNO, mereka ada alternatif, iaitu PAS. Mereka lebih yakin untuk undi PAS berbanding dengan kalau tengok kawasan bandar, pengundi putih yang berdendam dengan UMNO, mereka tak yakin sebab pejuang baru, dan mereka tak yakin dengan PKR, ya. Tetapi di luar bandar, pengundi putih yang nak dendam dengan PAS, UMNO ni, dia yakin keluar mengundi dan yakin dengan PAS kerana PAS berdamping dengan seorang heavyweight UMNO, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang pernah jadi Perdana Menteri. Jadi atas dasar itu, mereka yang dari UMNO ni, oleh kerana dah dendam nak hukum UMNO ni, mereka keluar dan mengundi PAS. Dan sebab itu satu lagi ramalan saya akhirnya menjadi realiti, iaitu PAS menunjukkan pelonjakan yang tinggi, iaitu sebanyak 31 kerusi. Bukan sebab mereka sayangkan PAS, no. Ramai orang UMNO tak suka PAS, tetapi sebab berdendam dengan UMNO. Esok UMNO ada perubahan, mereka akan kembali ke UMNO. Jadi PAS pun jangan besar kepala. Tetapi sekarang ni mereka tengah berdendam, dan bila mereka lihat PAS berdamping dengan seorang heavyweight UMNO yang pernah bergelar Perdana Menteri, ya, mereka pergi undi untuk PAS. Jadi inilah yang telah berlaku. Kesimpulannya, Anwar tidak kerjasama dengan Tun. Jadi dia tidak boleh meraih manfaat daripada pengundi putih di kawasan bandar yang hendak menghukum UMNO. Manakala itu, PAS bersetuju kerjasama dengan Muhyiddin, iaitu seorang lagi heavyweight UMNO. Jadi PAS dapat meraih undi putih di kawasan luar bandar terdiri daripada orang Melayu Islam yang lebih konservatif disebabkan setuju kerjasama. Jadi Anwar dah silap strategi. Dan Tun bukannya bodoh. Tun tahu benda ni. Tapi Tun benarkan. Mengapa Tun benarkan? Itu saya tidak ingin cerita sekarang. Bila sampai masanya, mungkin saya cerita. Ya, Tun ni bukan calang-calang orangnya. Dia setiap langkah yang diambil ada sebabnya. Ya, jadi kita tunggu dan lihat. Sekarang orang tanya saya mengapa saya berkata Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi Perdana Menteri. Benda ni saya dah jelaskan semalam, tapi sepintas lalu anda ada tengok tak sidang media Anwar Ibrahim? Anwar kata saya ada surat perjanjian, ya, dan memang saya ada majoriti. Saudara-saudari, Anwar sedang memperbodohkan anda sekali lagi. Ya, surat perjanjian tidak ada makna apa-apa. Andai contohnya Anwar ada surat perjanjian dengan saya, ini tak ada apa-apa. Kalau Anwar benar-benar ada akuan bersumpah semua calon BN yang menang pada PRU 15 dan semua calon PH yang menang pada PRU 15, dan dia dah kumpulkan akuan-akuan bersumpah ni, dia akan sebut masa press conference. Sekadar contohnya dia ada perjanjian dengan Zahid tidak membawa apa-apa makna. Kerana akhirnya Yang di-Pertuan Agong nak tahu satu persatu ahli parlimen, benar tak kau sokong Anwar sebagai Perdana Menteri? Ya. Jadi Anwar sebenarnya tidak ada majoriti. Ya. Lagipun Anwar bekas banduan. Dia disahkan pernah meliwat. Ya, dia tak sesuai jadi Perdana Menteri. Saya tidak ingin mendahului Yang di-Pertuan Agong, tetapi saya menjangkakan Agong tidak akan setuju. Raja-Raja Melayu tidak akan setuju Anwar jadi Perdana Menteri. Dan Agong dan Raja Melayu bukan buta. Kalau anda boleh lihat, ada option-option, pelbagai option untuk bentuk kerajaan. Raja-Raja Melayu dan Agong pun boleh melihat ada banyak-banyak option. Kalau saya tolak Anwar, ada option lain. Contohnya, Perikatan Nasional dengan UMNO, atau Perikatan Nasional dengan GPS dengan UMNO.
dengan GRS. Ya, Agong pun boleh lihat. Jadi Agong semestinya tidak ingin Anwar. Agong semestinya tidak ingin Zaid Hamidi ataupun Perdana Menteri boneka. Contohnya Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, ya, tapi kita dah lihat, Agong sendiri dah lihat, atas tekanan Zaid, Ismail Sabri terpaksa melutut dan pergi memohon untuk membubarkan Parlimen. Jadi Agong boleh dengan mudah menolak semua ni. Jadi akhirnya anda lihat Muhyiddin Yassin akan mengangkat sumpah. Saya jangkakan dan saya 99% yakin Muhyiddin Yassin akan mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Dan janji saya sebelum PRU 15, saya berkata saya mendukung prinsip perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya tidak sekali-kali akan mengkhianati Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini dah berjuta kali saya dah beritahu, dah lebih 2-3 tahun saya ulang. Tetapi kempen saya adalah menentang Zaid dan kleptokrat. Jadi oleh kerana kempen ini telah berjaya, ya, dan sekarang Zahid menghadapi masalah besar dalam UMNO dan bakal disingkirkan dari UMNO, jadi saya terima keputusan mandat rakyat. Saya tidak akan menentang kerajaan yang tertubuh selagi tidak ada Zahid dan kleptokrat. Ini tidak bermakna saya akan belakangkan Tun. Saya sentiasa akan ikut telunjuk Tun, tetapi saya tidak akan menentang kerajaan yang terbentuk. Saya akan bersikap positif terhadap kerajaan yang terbentuk. So ini penjelasan saya secara am, ya. Anwar telah melakukan satu kesilapan besar dan dia tengah menyesal. Dan jangan pandang remeh apa yang berlaku. Tun knows what he is doing. Jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Okey. Laskar ni saya dah beri amaran semalam. Mulai sekarang saya tidak akan tolerate anda hina, anda buat bodoh dalam page saya akan sekat. Hakikatnya perancangan Tuhan mengatasi perancangan manusia. Ros Muhammad Radzi, ini tepatlah. Ini tepat. Ini tidak dapat dinafikan sampai bila-bila. Muhammad Sabir Ahmad, semua orang Langkawi sayang Tun M. Buktinya orang Langkawi ni saya rasa kau kena pergi makan cili lah. Basuh mulut kau sikit. Aldi Zulkarnain, hari ni hari tu cakap lain, hari ni cakap lain. Tak apalah, kita biar penonton jadi hakim, ya. Saya tahulah Laskar ni semua. Okey. Ini dah masuk serangan Laskar. Okey, buang masa. So itu sahaja pencerahan saya. Jadi share ramai-ramai, ya. Dan sekarang penonton di depan ni kalau ada soalan. Tuan ada soalan? Ada kemungkinan tak kiranya Perikatan Nasional Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan bergabung? Terima kasih. Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan tidak akan bergabung, sekalipun bergabung tidak akan membentuk kerajaan. Sebab seperti yang saya katakan, akhirnya Agong walaupun dia tidak melibatkan diri dalam politik, tetapi secara berkesan dia sudah jadi kingmaker. Sebabnya Anwar ada kes. Okey. Ismail Sabri pula dia terbukti menjadi boneka Zaid. Ini terbukti apabila dia ditekan untuk bubar Parlimen. Kemudiannya Zaid pula terpalit dengan kes jenayah. Dan Agong dan Raja-Raja Melayu tahu itu bukan satu-satunya kombinasi yang ada. Ada banyak kombinasi. Okey. So Agong dengan mudah boleh beri alasan, saya tidak boleh terima Anwar, saya tidak boleh terima Ismail Sabri, saya tidak boleh terima Anwar. Jadi jika mereka ketegak, mereka tidak ingin bentuk gabungan alternatif lain, jadi Agong boleh kata, memandangkan anda tidak ingin bekerjasama, maka saya putuskan tidak ada parti yang ada majoriti. Jika Agong putuskan sedemikian, jangan lupa selagi Perdana Menteri tidak dilantik, menurut Perlembagaan Persekutuan, yang di-Pertuan Agong adalah orang paling berkuasa dan ada kuasa mutlak di negara ini. Jadi Agong boleh lakukan apa-apa sahaja. Saya beri satu contoh. Dari sudut perlembagaan, Agong boleh dengan mudah katakan mereka tak nak kerjasama dengan Agong. Okey, Agong kata tak boleh, saya tak boleh terima Ismail Sabri, saya tak boleh terima dia ni, saya tak boleh terima dia tu. You know lah, Zahid dia nak orang yang boleh bantu dia. Jadi Zahid tidak akan calonkan orang yang takkan bantu dia. Jadi at last Agong
kalau korang ketegak, contohnya UMNO tidak ingin kerjasama dengan perikatan, Agong pun boleh ketegak. Agong boleh kata, okey sekarang saya nak lantik Perdana Interim, Perdana Menteri Interim. Perdana Menteri Interim, Agong boleh lantik sesiapa sahaja, dan ramai tidak tahu, Agong juga boleh lantik dari kalangan bukan ahli parlimen. Perdana Menteri Interim ni bukan dari kalangan bukan ahli parlimen pun boleh dilantik. Siapa-siapa boleh dilantik. Okey. So, lepas itu Agong boleh putuskan selepas 6 bulan atau 1 tahun kita akan adakan pilihan raya sekali lagi pada tarikh demikian-demikian dan sebagainya. Jadi, I think dia orang tak boleh lawan cakap Agong. Okey, itu satu perspektif. Perspektif kedua adalah sememangnya saya difahamkan di dalam UMNO memang semalam lagi sudah ada mesyuarat-mesyuarat rahsia dan sudah diputuskan Zahid wajib berundur. Okey, dan UMNO tidak sekali-kali majoritinya tidak ingin kerjasama dengan Anwar atau DAP. Dan oleh sebab itu sebab mereka tahu rakyat dah hukum dia orang sebab marah, ya, sebab Zahid bersekongkol dengan Anwar dan sebagainya. Jadi mereka tidak akan pergi haluan itu. Jadi UMNO akan menghala ke Muhyiddin. Ini saya nampak dengan jelas. Sebab itu Muhyiddin boleh berdiri dalam atas pentas dan senyum lebar dan beritahu bahawa mereka akan usahakan untuk tubuh kerajaan. Actually soalan tu bagus. Saya nak jelaskan tadi tapi saya lupa. Ada apa-apa lagi soalan bagus? Maknanya kalau ikut penjelasan Saudara Regi, bermakna Anwar Ibrahim akan menjadi PM tepi selepas ini juga. Anwar Ibrahim, terima kasih. Anwar Ibrahim dia bukan sekadar jadi PM tepi selepas ini. Dia akan jadi PM tepi buat selama-lamanya. Jadi kalau Anwar Ibrahim terdesak sangat nak angkat sumpah sekalipun, bolehlah depan gambar yang di-Pertuan Agong, letak gambar tepi tu, angkatlah sumpah. Okey, kat istana nak angkat sumpah sebagai Perdana Menteri, bukan nak kata apa, saya tak nampak lah. Saya tak nak bersikap bongkak ke ataupun kurang ajar ke. Cuma saya kata saya tak nampak lah ini akan berlaku. Saya tak nak mendahului of course Agong. Kita tak boleh mendahului Agong. So cuma saya tak nampak benda ni berlaku. Okay. Anwar selalu sabotaj diri dia sendiri. Anwar ada penyakit, bila dah nak sampai ke garisan penamat, dia selalu tak berfikir waras. Satu contoh saya beri, Anwar silap strategi. Dia nak lawan UMNO. Okey, dalam kerusi UMNO dia jangan letak calon PKR atau Amanah, dia perlu letak calon DAP. Sebab calon PKR atau Amanah tidak akan diterima oleh orang-orang Melayu yang berdendam terhadap UMNO sebab mereka tak percaya dengan parti yang bersekongkol dengan DAP. Tetapi sebaliknya, jika dia letak calon DAP, sekurang-kurangnya calon tu boleh meraih undi Cina daripada kawasan-kawasan tu. Dia dah silap strategi. Satu lagi, ada kemungkinan tak bila Zahid disingkirkan daripada UMNO, ada kemungkinan UMNO akan bergabung dengan Perikatan Nasional? Saya tidak fikir UMNO akan bergabung dengan Perikatan Nasional, tetapi saya tidak boleh tahu 100%. Sebab saya fikir UMNO dia ingin kembali seperti dulu. Okey, tetapi kali ini dia tidak akan lakukan dengan cara pintu belakang, dia akan lakukan dengan cara yang baik. Tetapi saya juga tahu bahawa Muhyiddin ni dia ada ambition untuk meresapkan UMNO ke dalam Bersatu, untuk tubuhkan Bersatu UMNO atau UMNO Bersatu. Misi ni Muhyiddin dah lama ada. So adakah Muhyiddin akan cuba untuk serap UMNO ni, saya tak tahulah, ya. So sememangnya UMNO walaupun kerjasama dengan Perikatan dia, tapi dia sentiasa akan takut dengan Muhyiddin dan Bersatu dan percubaan untuk meresapkan UMNO ke dalam Bersatu. Tapi bagi saya itu hal dia orang lah. Bagi saya mandat rakyat dah jelas kan. Tapi ketakutan tu akan ada. Jadi adakah mungkin UMNO dan Barisan Nasional akan usahakan kerjasama-kerjasama lain di sebalik tabir dengan pihak-pihak lain? Saya tak tahu. Cuma saya jangkakan PRU 16 akan berlaku dalam tempoh 2 tahun. 2 tahun. Ya. Satu lagi, saya ingin bertanya tentang apa pendapat Saudara Regi tentang Tun Dr. Mahathir selepas ini, lepas menerima kekalahan, boleh kata kekalahan teruk lah.
Tun Dr. Mahathir Mohamad, dia bukan pada level Muhyiddin, Anwar, Zahid semua. Tun is way up there. Dia memang terhebat. Jangan sekali-kali pandang remeh kepada Tun ni. Segala yang berlaku ni semestinya sudah ada sama ada di bawah pengetahuan Tun ataupun salah satu kemungkinan yang Tun telah fikirkan. Dan saya percaya Tun ada perancangan tertentu, dan sekiranya ya, tidak ada gangguan ya yang tidak Tun akan sentiasa mengambil. Kadang-kadang Tun ni, in English they say, take one step back to leap two steps forward. Dia kadang-kadang akan mengambil satu langkah ke belakang untuk pergi dua langkah ke hadapan. Jadi saya jangkakan PRU 16 akan berlaku dalam tempoh 2 tahun. Any time from now to 2 tahun. Saya tak terkejut kalau 6 bulan 1 tahun lepas ni PRU. Dan di situlah akan berlaku kejutan dan Tun Dr. Mahathir Mohamad. So kita berharap semoga Tun InsyaAllah. Amin. Ya. memberi perkhidmatan lagi. Tun tidak akan give up. Tun. Ya. Baik. Bagi Tun dia tak ada persaraan. No, there is no retirement. Betul-betul. Ya. Ya. Dan kita sentiasa bersama Tun. So Tun tak perlu bimbang. Okey. Jadi okey, itu sahaja, dan saya akan bersama anda dari masa ke semasa untuk memberi penjelasan-penjelasan tertentu, kerana saya tidak ingin membuatnya di dalam satu video kerana nanti confuse lah. Okey, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.